Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 6 Julai bersama saya Ramzan Muhammad Saufi. Tajuk utama pagi ini: dua pelancong seorang jurulatih selaman maut ketika menyelam. Warga emas 73 tahun cipta sejarah mengelilingi Semenanjung dalam tempoh 14 hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang penghantar pizza maut selepas motosikal yang ditunggangi merempuh sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Kemalangan berlaku di Jalan Permin Jaya di Cendering, Kuala Terengganu malam tadi. Dalam kejadian 9.15 malam, mangsa Muhammad Syafiq Nazmuddin Rohaizan, 20 tahun, adalah pekerja sementara di sebuah restoran makanan segera sementara menunggu tawaran melanjutkan pelajaran ke IPT. Mangsa dikatakan dalam perjalanan pulang ke tempat kerjanya di Kuala Ibai selepas menghantar pesanan pelanggan. Setiba di lokasi kejadian, sebuah pacuan 4 roda tiba-tiba membelok ke kanan. Mangsa yang tidak sempat memberhentikan motosikalnya merempuh kenderaan itu dan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu untuk bedah siasat. Dalam kejadian petang semalam pula, seorang maut manakala seorang lagi cedera parah selepas kereta yang dinaiki mereka merempuh sebuah bas ekspres. Kemalangan berlaku berhampiran kampung Felda Belara, Kuala Nerus, Terengganu. Dalam kejadian jam 5.30 petang, mangsa Muhammad Ridwan Abu Bakar, 33 tahun, yang mengalami kecederaan di kepala dan badan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala rakannya Azrul Izwan Aziz, 23, yang memandu kereta cedera parah. Ketika kejadian, kedua-dua mangsa yang menaiki kereta Proton Wira dikatakan dari arah Kuala Terengganu menuju ke Setiu. Ia dipercayai hilang kawalan lalu terbabas sebelum merempuh sebuah bas ekspres dari arah bertentangan. Difahamkan 5 penumpang berada di dalam bas itu namun tiada sebarang kecederaan dilaporkan. 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Setiu dikejarkan ke lokasi kejadian. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu untuk bedah siasat. Kementerian Pelancongan Seni Budaya mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan nelayan tempatan melakukan aktiviti pengeboman ikan sehingga mengakibatkan 3 orang terkorban di perairan Sempurna, Sabah semalam. Menterinya Datuk Mohammadin Ketapi mahu pihak bersalah dikenakan hukuman setimpal dan aktiviti itu dihentikan segera sebelum banyak lagi nyawa terkorban. Jelasnya aktiviti bom ikan bukan perkara baru kerana pihak berkuasa tempatan telah memaklumkan kejadian seumpama itu sebelum ini. Dalam kejadian kira-kira jam 3 petang semalam, 3 termasuk 2 pelancong Cina maut ketika melakukan aktiviti menyelam di perairan Sempurna. Seorang mangsa yang maut adalah penyelam bertauliah dikenali sebagai Zanal Abdun, 31 tahun. Pencarian mangsa mengambil masa lebih sejam sebelum ditemui kira-kira 5 meter di dasar laut. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Omar Mamah ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Kementerian Pendidikan sedang menjalankan siasatan terperinci berhubung kematian murid lelaki tahun 6 Wan Muhammad Adam Muhammad Suria yang terjatuh dari bas di Kampung Kandis, Pasir Putih, Kelantan kemarin. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik memaklumkan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Machang telah diarahkan untuk menyediakan laporan menyeluruh dengan kadar segera. Dalam satu kenyataan, beliau berkata KPM juga telah mengarahkan beberapa tindakan awal diambil termasuk mengarahkan pihak sekolah membantu pengurusan jenazah dan menyalurkan sumbangan awal berjumlah RM1,000 kepada keluarga Allahyarham. Semua pejabat pendidikan daerah turut diingatkan untuk memastikan program yang membabitkan pergerakan murid perlu sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kementerian jelasnya tidak sesekali akan berkompromi dengan keselamatan murid dan hal berkaitan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Mana-mana pihak yang didapati melakukan sebarang kesalahan berkaitan akan dibawa ke muka pengadilan.
Dalam kejadian 11.50 pagi kemarin, Allahyarham Wan Muhammad Adam bersama 30 murid sekolah kebangsaan Tok Bok Macang menaiki bas sekolah dalam perjalanan ke Besut untuk mengikuti bengkel bahasa Inggeris. Siasatan polis mendapati mangsa yang berada di bahagian hadapan sebelah kiri pemandu telah melompat di kawasan lantai reput ketika bas sekolah itu sedang bergerak, menyebabkan mangsa terjatuh ke bawah lalu digilis tayar. Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Baka Macang kemarin. Kota Madinah Al-Munawwarah adalah kota suci kedua selepas Mekah Al-Mukarramah. Justru tidak lengkap kehadiran jemaah ke Tanah Suci jika tidak berkunjung ke kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. Bagi memantapkan lagi pengetahuan jemaah haji, Unit Bimbingan dan Ziarah Tabung Haji menyusun beberapa program termasuk ziarah dalam Madinah. Walaupun jemaah berada di Madinah untuk tempoh yang singkat selama 6 hari, namun pelbagai program bimbingan serta ziarah sudah diatur oleh tabung haji. Bagi jemaah yang baru tiba di Madinah, mereka akan dibawa menyertai ziarah dalam iaitu melawat sekitar Masjid Nabawi termasuk Babu Salam bagi jemaah lelaki, kawasan Raudah, makam Rasulullah SAW dan sahabat serta perkuburan Baqi. Jemaah juga digalakkan untuk solat jemaah di Masjid Nabawi kerana selain jarak yang dekat, ganjaran bagi sesiapa yang solat di dalamnya adalah lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain selain Masjidil Haram iaitu 100,000 pahala. Dan ziarah dalam ini akan berakhir dan kita akan bawa mereka ke Ma'arad Al-Quran. Kita boleh katakan Muzium Al-Quran lah. Yang mana menariknya Muzium Al-Quran ini, kita akan bawa mereka masuk secara percuma di Muzium Al-Quran ini. Mereka akan melihat suasana bagaimana keadaan pengumpulan Al-Quran bermula daripada awal sehingga kepada dibukukan sehingga kita dapat lihat naskah Al-Quran sehingga kepada hari ini. Jemaah yang berpeluang solat sunat di Raudah menzahirkan rasa syukur di atas kesempatan yang diberi. Memang suka, tak tahu nak cakap lah. Gembira dapat sampaikan salam kawan-kawan semua, jemaah-jemaah semua saya dapat sampaikan. Ya, Alhamdulillah saya pertama kali dipanggil. Allah, so, memang teruja sangatlah. Kali buat umrah ni? Tak pernah buat umrah. Ni dia memang pertama kalilah dapat. Allahu Akbar. Memang kata orang semua memang nak ke sana kan. Memang berasa-asa, cuma perlukan kesabaran, rasa istiqamah tu, redha. Alhamdulillah dapat juga pegang, dapat juga kita sujud, syukur. Alhamdulillah sangat-sangat. Semacam puas semua apa saya nak dapat. Tapi saya minta Allah kabulkan apa yang saya minta. Perasaan tu memang sebab mata beli-beli. Selepas selesai program ziarah dalam, hari ketiga di Madinah, jemaah haji akan dibawa untuk program ziarah ke luar kota suci ini. Antaranya tempat bersejarah seperti Bukit Uhud, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Tujuh dan lawatan ke Ladang Kurma. Boleh? Just bagi tahu. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar kenyataan Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang menyifatkan idea pengisytiharan harta secara umum adalah teori komunis dan sosialis. Tegasnya sebagai sebuah parti yang lantang menyuarakan mengenai langkah ketelusan dan anti rasuah, PAS sepatutnya menyokong usaha kerajaan itu. Kalau maksud perisytiharan harta itu untuk berbangga, tapi perisytiharan harta ini untuk memastikan harta yang diperoleh itu diperolehi secara halal dan teratur dan tidak diambil tanah atau balak atau saham atau projek, sama ada dia itu UMNO atau Keadilan atau DAP atau PAS. Jadi kalau kita enggan untuk isytihar dengan maksud kita nak buat satu kajian supaya mengelakkan daripada salah guna. Jadi orang akan tanya apakah sebab beberapa pemimpin PAS bimbang kerana bila didedahkan kekayaannya itu terlalu banyak, ada tanah, ada balak, ada saham. Kerana ini juga maklumat umum. Ada beberapa pemimpin, saya baca tapi beliau ditemui media selepas mengadakan perjumpaan bersama pimpinan PKR Melaka dan Negeri Sembilan di Seremban semalam. Tambahnya, langkah mengisytiharkan aset adalah bagi memastikan segala yang diterima ahli parlimen adalah sah.
Terdahulu, Dewan Rakyat Sebulat Suara meluluskan usul mewajibkan semua ahli parlimen termasuk pembangkang mengisytiharkan harta masing-masing. Bagaimanapun, PAS tidak menyokong usul itu. Kalau dekat negeri-negeri saya hadir, termasuk Sabah Sarawak ini, saya lihat kehadiran mereka. Penyanyi warga Amerika Syarikat Maggie Lindemann hanya ditahan kurang 24 jam dan bukannya 5 hari seperti yang dilaporkan sebuah portal berita. Ketua Pengarah Jabatan Immigration, Datuk Khairul Zaimi Daud berkata, pihaknya menyangkal dakwaan itu dan telah mengambil tindakan secara teratur untuk mengikut undang-undang. Jelas beliau, pada 22 Jun lalu, mereka yang ditahan telah dirakam keterangan oleh pegawai penyiasat dan telah membuat jaminan polis di IPD Dangwangi. Mereka kemudiannya dibebaskan pada hari yang sama pada jam 7 malam, iaitu kurang dari 24 jam. Tambahnya, semua barang kes yang direkod turut diserahkan pada 25 Jun setelah proses pendakwaan selesai dijalankan dan pihak penganjur membayar denda. Terdahulu, Lindemann mendakwa dia ditahan ketika dalam perjalanan untuk membuat persembahan di Ibu Negara pada 21 Jun lalu dan menyifatkan 5 hari berikutnya sebagai neraka kerana melalui proses siasatan yang panjang. Walaupun Hari Laut Sedunia disambut 8 Jun lalu tahun ini, usaha pengurusan sampah laut perlu disentiasa digiatkan agar pencemaran pantai mampu dikurangkan. Justru usaha badan korporat mengadakan aktiviti sukarela membersihkan pantai, satu usaha murni yang boleh dijadikan teladan. Kita bersama wartawan Salina Zakaria yang berada di Pantai Remis, Kuala Selangor ketika ini. Salina, kongsikan dengan kami aktiviti anda di sana. Salina. Ya Ramzan, sememangnya satu usaha yang amat-amat murni untuk melakukan aktiviti kesukarelawan di pantai, terutamanya di pantai-pantai di negara kita ini kerana lebih kurang 1.3 juta tan sampah dianggarkan setiap tahun berada di pantai-pantai di Malaysia ketika ini. Dan usaha yang dilakukan pada hari ini oleh sebuah badan korporat atau syarikat korporat sememangnya sentiasa dialu-alukan oleh masyarakat Malaysia dan sudah pastinya mengalu-alukan lebih ramai di luar sana dan masyarakat di luar sana menyumbang bakti anda untuk bersama-sama melakukan aktiviti sebegini. Dan anda boleh lihat mungkin di bahagian belakang saya ketika ini petugas-petugas daripada syarikat Nestle sedang membersihkan pantai-pantai di sekitar sini, dan aktiviti di sini, lokasi yang dipilih hari ini ialah Pantai Remis di Klang ini, di Kuala Selangor ini. Dan untuk mengulas lanjut mengenai aktiviti-aktiviti yang diadakan hari ini, saya bersama dengan salah seorang Persatuan Pengarah Eksekutif Persatuan Pencinta Alam Malaysia. Terima kasih kerana berada bersama dengan TV3 hari ini. Dan nampaknya sini sikit, disebabkan kami ketika ini berada di atas batu dan sebelah ini ialah pantai. Jadi agak bahaya kalau kita ke belakang. Okey, untuk aktiviti hari ini nampaknya lebih kurang 100 sukarelawan dan saya difahamkan ada lebih 600 sukarelawan sebenarnya di syarikat Nestle itu sendiri untuk menyumbang bakti mereka untuk Persatuan Pencinta Alam. Bagaimana usaha-usaha ini dapat diteruskan dan mengalu-alukan lebih ramai orang di luar sana melakukan aktiviti sebegini? Okey, usaha Persatuan Pencinta Alam Malaysia sebenarnya kita menggalakkan ramai sukarelawan-sukarelawan iaitu masyarakat Malaysia sebenarnya turut serta, bukannya hari ini tapi setiap hari. Alright, setiap hari untuk melibatkan diri. Boleh juga pergi ke laman web Persatuan Pencinta Alam Malaysia dan mengetahui berkaitan dengan bagaimana aktiviti-aktiviti sukarelawan diadakan. Seperti hari ini di mana kita ada daripada syarikat Nestle yang staf-staf daripada syarikat Nestle datang ke Pantai Remis ni dan untuk mengutip sampah, di mana kebanyakan sampah-sampah yang lekat di batu-batu belakang saya ni. So di mana sekali pandang kita tak nampak sampah dia, tapi kalau kita tengok di celah-celah batu kita tengok banyak sampah-sampah kecil, terutamanya plastik. Kita nak tanya kan, mungkin di luar sana mereka tidak sedar ataupun mungkin kurang sedar kan. Yalah kita nampak tapi kita macam buat-buat tak nampak. Bagaimana agaknya untuk menyedarkan lagi bahawa masyarakat di luar sana betapa pentingnya kebersihan pantai, yang kalau boleh kalau kita jalan tu kita kutip sampah kan. Kita bawa anak-anak kita kutip untuk Persatuan Pencinta Alam sendiri. Bagaimana nak menggalakkan aktiviti-aktiviti itu? Tiada halangan, siapa saja boleh kutip sampah sebenarnya. Di mana kita kena terlebih dahulu kita kena siapkan diri. Bila kita datang ke tepi pantai, kita berkelah,
kurangkan gunakan bag plastik dan bungkusan-bungkusan yang mana kita akan buang. Baik gunakan wrappers yang bungkusan-bungkusan plastik yang mana dijual. Sepatutnya kita beli benda-benda yang kita beli yang mana tak ada bungkusan plastik sebenarnya. Ya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Mungkin walaupun info yang kita bagi ataupun pesan yang kita bagi hanyalah sekelumit sahaja sebenarnya yang seharusnya kita semua manfaatkan. Namun anda di luar sana jangan lupa ingat pesan ini kalau anda jumpa ataupun bawa keluarga anda. Ialah hari ini hari Sabtu, esok mungkin hari Minggu. Dan jika anda mahu pergi ke pantai-pantai, apa kata kalau kita lakukan sedikit amal kebajikan untuk kita kutip sampah kita. Kerana ini adalah untuk masa hadapan anak-anak kita di masa hadapan nanti. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan aktiviti di sini dan ada lagi laporan selanjutnya yang akan saya bawakan kemudian nanti mungkin dalam buletin utama. Dan kepada anda di luar sana, terima kasih kerana menjaga pantai kita dan teruskan menjaga pantai kita sempena Hari Pantai Sedunia. Assalamualaikum, kita kembali kepada Ramzan. Baik, terima kasih Salina melaporkan. Dan dalam pada itu, Institut Penyelidikan Marine Borneo Universiti Malaysia Sabah UMS mahu kesedaran mengenai pemeliharaan marine ditingkatkan. Pengarah Institut Penyelidikan Marine Borneo, Profesor Dr. Rosita Syapawi berkata, pembuangan sisa pepejal terutama yang berasaskan plastik di laut boleh menyebabkan sumber protein dalam rantaian makanan kepada manusia turut terancam. Kita perlu bekerjasamalah dengan semua stakeholder, dengan pihak komuniti untuk sama-sama kita kurangkan macam mana kita beradaptasi dan juga mitigate kesan-kesan daripada climate change yang ada sangkut pautnya dengan aktiviti manusia lah, pencemaran, aktiviti industri. Jadi I think perkara ini melibatkan tanggungjawab semua. Beliau ditemui pada pelancaran Hari Laut Sedunia di Pusat Museum Marine UMS di Kota Kinabalu, Sabah semalam. Serentak pelancaran itu, pelbagai aktiviti diadakan di sekitar Sabah termasuk membersihkan pantai, program kesedaran mengenai pemeliharaan penyu dan kempen konservasi marine. Seorang pengayuh basikal warga emas dari Kota Baru, Kelantan, Wan Hashim Wan Mahmud berusia 73 tahun berjaya menamatkan misi kayuhan sejauh 2,277 km dalam tempoh 14 hari. Dia tiba di kediamannya kira-kira jam 5.15 petang semalam sekaligus berjaya mencipta rekod sebagai warga emas terpantas mengayuh basikal mengelilingi semenanjung Malaysia. Wan Hashim yang lebih mesra dipanggil Pak Wan mendakwa individu yang mengelilingi semenanjung Malaysia paling pantas selama 15 hari dicatat dalam Malaysia Book of Records. Ketibaannya petang semalam disambut isteri, anak dan cucunya serta sekumpulan wartawan dari Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi yang menyokong misi kayuhan berkenaan. Nombor satu, Pak Wan suka sabar benda yang orang kata tak boleh. Jadi, walaupun officially dia bagi 15 tahun, Puan nak proof daripadanya, malam Puan tidak apa, untuk dapat 14. Jadi, Puan tak nak tunggu itu. Puan cuba, apa dia 14, coba orang itu. Puan nak cabar di sini. Jadi ni satu rasa puas lah Puan. Syukurlah Puan selamat. Itu ya. Dengan cabaran ni, hak biasa tidak begini. Sebabnya, Puan rasa nombor satu sekali, Puan dapat sampai di rumah ni, Puan rasa habis. Rasa takut itulah masa seorang kayu ke-12 ke. Tambahnya sepanjang misi dia berdepan dengan pelbagai cabaran, antaranya meredah hujan lebat melalui laluan berliku serta hanya dapat tidur selama beberapa jam. Telefon juga kat dia ataupun WhatsApp kita lah malam-malam lepas dia itu kat kita WhatsApp lah ataupun dia call mari. Setiap tempat yang dia berhenti dia bagi tahulah dia duduk kat mana bila dia nak sampai. Kita tanya dia okey ke, dia kata okey. Bimbang. Lah malam-malam pun naik lagi basikal ke. Tu bimbang juga. Minat tu ada, mungkin kemampuan tu tak boleh siapa lagi. Kenapa? Dia semangat dia terlebih lah. Kita orang muda pun tak mungkin kot. Nak ikut dia. Sebab benda ni kita tahu benda ni letih. Jadi mental kena kuat. Jadi setengah-setengah orang je kot.
Ini adalah misi kayuhan kelima bagi Pak Wan yang juga bapa kepada 6 orang anak, 20 cucu dan seorang cicit. Dia mencipta rekod pertamanya pada 2014 sebagai lelaki tertua yang membuat kayuhan solo mengelilingi semenanjung Malaysia sejauh 2,200 km. Seterusnya mencatat nama pada 2015, 2017 dan tahun lalu dengan jarak paling jauh 5,319 km bagi kayuhan berbasikal ke Vietnam, Kemboja, Thailand, Singapura dan Riau, Indonesia serta jelajah Malaysia. Lagi. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Arab Saudi meminta serangan drone terbaru yang dilancarkan pemberontak Houthi di Yaman. Menurut kenyataan agensi media Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang Jizan ketika Houthi meningkatkan serangan ke atas bandar itu. Difahamkan juga pemberontak Houthi meraihkan apa yang didakwa sebagai penerbangan akhir di lapangan terbang Jizan kesan daripada serangan itu. Bagaimanapun tiada kerosakan atau kematian dilaporkan susulan serangan. Selasa lalu, serangan Houthi di lapangan terbang Aba menyebabkan 9 penduduk awam cedera. Pengguna Google Maps di beberapa lokasi seluruh dunia terjejas apabila aplikasi itu gagal berfungsi selama beberapa jam semalam. Antara negara terjejas ialah Amerika Syarikat, Brazil, Peru, Meksiko, Jepun, Australia, New Zealand dan Belanda. Menurut The Outage Report, lebih 1,000 laporan kerosakan diterima setiap 20 minit. Sehingga lewat petang semalam, kebanyakan pengguna melaporkan masalah itu sudah diatasi, namun sesetengah kawasan di Amerika Syarikat masih mengalami gangguan. Ini adalah insiden kedua melibatkan Google Maps dalam tempoh seminggu. Khamis lalu, sekitar 100 pemandu di Colorado, Amerika Syarikat terkandas di jalan berlumpur selepas mengikut arahan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan lalu lintas. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke berita sukan, 2 perlawanan Liga Super berlangsung semalam, antaranya menyaksikan Kedah diikat PKNP 1-1 di Stadium Darul Aman. Kedah kini di tangga kedua Liga berkongsi 30 mata dengan Pahang, namun Pahang masih ada 2 perlawanan untuk meminta semula kedudukan itu. Kedah bermula baik dengan membuat percubaan seawal minit keempat menerusi tandukan Renan Alves, namun tersasar. Peluang untuk Kedah hadir lebih banyak selepas itu. Badru Bakhtiar dan Renan Alves cuba memanfaat sepakan percuma, bagaimanapun hampa tidak menerjah gol pelawat. Tanpa sebarang gol babak pertama, Kedah mencerikan penyokong apabila Azamuddin Akil menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-51. PKNP cuba bangkit mencari gol penyamaan menerusi percubaan Hafiz Kamal minit ke-66 namun ditepis Ifwat Akmal. Minit ke-81 PKNP akhirnya mendapat gol penyamaan hasil tandukan pemain import Giancarlo Rodriguez. Kedah cuba memanfaat 9 minit baki perlawanan untuk menambah jaringan namun terpaksa akur sekadar berkongsi 1 mata. Turut berlangsung semalam 2 perlawanan Liga Perdana. Sabah terus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas Liga apabila menundukkan Johor Darul Takzim 2 JDT 2 1-0. Sementara Kelantan mengatasi Selangor United 2-0. Penantian Sabah untuk kembali ke saingan Liga Super selepas 14 tahun semakin menjadi kenyataan selepas menewaskan JDT 2 1-0 di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG. Biarpun Sabah mempunyai banyak peluang namun babak pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Bersambung perlawanan, penantian pelawat berakhir jua apabila sepakan Ponovic menerjah gawang tuan rumah minit ke-59. JDT 2 cuba bersaing namun kedudukan kekal hingga tamat perlawanan. Sekian buat waktu ini, ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Saya Ramzan Muhammad Saufi, salam hormat dan Assalamualaikum.